Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 2. Untuk kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini, kita akan belajar unit 11 di bawah tajuk Kesenian Dihargai. Sebelum memulakan kelas, cikgu akan bacakan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan terlebih dahulu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid dapat menulis ayat yang diimlakan dengan ejaan yang betul. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid berjaya menulis ayat yang diimlakan dengan ejaan dan teknik tulisan ayat yang betul. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Tokoh seni Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainon sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainon membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis, dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha pada tahun 1967 dan 1968 dan Anugerah Budayawan Selangor pada tahun 2009. Adakah murid-murid tahu teks ini mengenai apa? Ya, teks ini mengenai tokoh seni negara kita iaitu Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Siapa tahu bulan Disember adalah bulan berapa? Ya, Disember adalah bulan 12. Pada tahun ini, Profesor Dr. Siti Zainon sudah mencecah usia 72 tahun. Oleh kerana minat beliau dalam bidang seni, beliau bukan sahaja seorang pelukis, beliau juga seorang pengarang, pengkaji seni budaya warisan Melayu, penyair, seniman, malah beliau juga merupakan seorang sastrawan negara. Selain daripada membaca puisi, pameran lukisan dan seminar seni budaya di tanah air dan antarabangsa, beliau juga membuat seminar di peringkat antarabangsa atau luar negara seperti Filipina, India, Berlin, Korea Selatan, Indonesia, Thailand, Perancis, London, Australia, Singapura, Hamburg dan Rusia. Selain pergi ke luar negara, cerpen dan puisi beliau juga banyak diterjemahkan kepada bahasa asing seperti bahasa Bulgaria, Hindi, Inggeris, Korea, Urdu, Jepun, Perancis, Thai dan Rusia. Oleh kerana pencapaian beliau ini, beliau telah mendapat pelbagai anugerah kesenian dan yang terbaru adalah Anugerah Sastrawan Negara Malaysia pada tahun 2019. Anugerah ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang menyumbang dalam bidang sastrawan Melayu di Malaysia. Dalam negara kita, cuma terdapat 14 orang penerima anugerah ini, termasuklah Profesor Dr. Siti Zainon.
Begitulah kehebatan tokoh seni kita pada hari ini. Baiklah, mari kita buat latihan imlak. Sebelum itu, cikgu mahu kamu keluarkan buku latihan, pensel dan pemadam. Masih ingat lagi apa itu imlak? Ya, kamu hendaklah menulis perkataan dan ayat yang cikgu sebut. Murid-murid jangan lupa, menulis ayat hendaklah dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokta. Sudah keluarkan buku latihan, pensel dan pemadam? Jika sudah, cikgu mahu di bahagian atas sekali, kamu boleh tulis hari, mata pelajaran dan tarikh seperti dalam paparan. Kemudian, tulis imlak. Hari ini kita akan menulis imlak ayat. Seperti yang cikgu cakap tadi, ayat mesti dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokta. Apa itu nokta? Ya, betul, titik. Mari kita mulakan. Nombor 1. Beliau dilahirkan. Gombak, tanda koma, Kuala, Lumpur. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Cikgu ulang sekali lagi. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Ayat kedua. Dewan. Bahasa. Dan pustaka. Menerbitkan. Banyak. Buku. Beliau. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau. Cikgu ulang sekali lagi. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau. Nombor 3. Beliau. Pernah mempamerkan hasil lukisannya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya di luar negara.
Cikgu ulang sekali lagi. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya di luar negara. Ayat terakhir, nombor 4. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cikgu, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cikgu ulang sekali lagi. Beliau banyak menerima anugerah kesenian. Cikgu ulang semula dari ayat pertama hingga terakhir. Ayat pertama, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Ayat pertama, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Ayat kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau. Ayat ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya di luar negara. Ayat ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya di luar negara. Ayat terakhir, ayat keempat, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Baiklah, jika sudah, mari kita semak jawapan bersama-sama. Jawapan pertama, beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Jawapan kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau. Jawapan ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya di luar negara. Jawapan terakhir, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Tahniah kepada yang berjaya menjawab dengan betul. Pastikan semua ejaan dan tanda baca adalah betul. Untuk latihan tutorial hari ini, cikgu mahu kamu buat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 81 dan 82. Bagi muka surat 81, cikgu akan bacakan imlaknya. Latihan muka surat 81. Jawab latihan muka surat 81 berdasarkan imlak yang cikgu berikan. Nombor 1. Roslan, Madun, seorang, penyanyi, lagu, rakyat, dan pendendang, syair, yang terkenal,
Cikgu ulang nombor 1. Roslan Madun, seorang penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Nombor 2. Beliau mengadakan persembahan di luar negara. Jawapan nombor 2. Beliau mengadakan persembahan di luar negara. Jawapan ketiga. Beliau kini aktif membimbing murid sekolah dan pelajar university. Jawapan ketiga. Beliau kini aktif memberi. Cikgu ulang. Jawapan ketiga. Beliau kini aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti. Nombor 4. Beliau ialah munshi sastera dewan bahasa dan pustaka. Cikgu ulang jawapan nombor 4. Beliau ialah munshi sastera dewan bahasa dan pustaka. Cikgu ulang sekali lagi. Nombor 1. Roslan Madun, seorang penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Jawapan nombor 2. Beliau mengadakan persembahan di luar negara. Jawapan ketiga. Beliau kini aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti. Jawapan keempat. Beliau ialah munshi sastera dewan bahasa dan pustaka. Kamu akan lebih mudah mengeja dan membuat imlak ini jika kamu telah membaca petikan yang disediakan pada muka surat 81. Bagi latihan muka surat 82, ibu bapa boleh tolong imlakkan ayat bercetak tebal dan anak-anak boleh menulis secara imlak ayat yang disebut oleh ibu bapa. Pastikan anak-anak menulis secara imlak, bukan menyalin.
Sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat latihan yang telah diberikan dan isi link kehadiran mengikut kelas. Terima kasih kelas.